Assalamualaikum semua, sihat ke? Saya Nur Khadijah Sofia binti Ahmad Faiz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rakan-rakan yang sedang menonton video ini, saya ingin mengajak rakan-rakan semua dalam kita menelusuri dan menghayati apakah peranan kita sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini dalam menerapkan akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kalangan generasi Madani. Jadi, siapakah yang akan menyambung risalah Nabi Muhammad SAW dan apakah persiapan kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang bermaksud, dan aku berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Sahabat, Allah menjadikan kita seorang manusia yang mempunyai pelbagai kelebihan dan pelbagai sifat, akal, emosi dan perasaan. Macam kamera ni, walaupun bukan benda hidup tetapi memberi fungsi yang baik dalam kehidupan seharian kita. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu, dan dia Allah yang menjadikan manusia dari tanah. Seperti mana yang kita lihat dan kita perhatikan pada generasi kini, generasi Madani kerap dan sangat terdedah kepada perkara yang tidak baik, lebih-lebih lagi yang tidak mencerminkan akhlak mulia dan mempamerkan identiti seorang Islam. Sebaik-baik contoh adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kita sebagai umat manusia, khalifah di atas muka bumi ini, seseorang itu akan dikesani akhlaknya mulia apabila mereka berkata benar dan bertutur dengan jelas. Hal ini terbukti yang di mana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam hadis Muwatta. Selagi mana seseorang itu berkata dusta dan berusaha untuk berdusta, akan timbulnya satu titik hitam dalam hatinya yang menyelubungi hatinya daripada mendapat cahaya dan hidayah Allah. Hal ini sangat dititik beratkan lebih-lebih lagi kepada mereka generasi yang masih kecil. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari lubungnya. Melentur bulu, melenturlah kanak-kanak ini dari kecil lagi kerana mereka mudah dibentuk, mudah diasah dari rebungnya daripada mereka kecil lagi. Kerana kita yang sudah dewasa ini sangat keras kepala, sangat susah untuk menerima nasihat, maka mereka yang masih kecil lagi, kita bentuk mereka supaya mereka menjadi seorang insan, seorang hamba Allah yang mempunyai akhlak yang mulia, yang mengikuti sunnah dan contoh Rasulullah SAW. Dasar warsa ini, zaman yang penuh dengan pendustaan. Ramai sangat umat manusia pada zaman kini yang sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan hasil dan habuan. Membersihkan diri daripada sifat hasad dengki merupakan sifat yang terbaik yang patut kita contohi daripada Rasulullah SAW itu sendiri. Isu semasa yang boleh kita kaitkan iaitu Sinar Harian yang melaporkan pada 7 Mac 2022 terdapat 2 rakan karib yang di mana rakan karibnya itu sendiri sanggup menikam rakannya kerana dia cemburu dengan rakan. Allah yarham yang maut tersebut ditemui di rumah oleh adiknya sendiri dengan darah yang melimpah ruah. Lihatlah betapa kejamnya dunia pada zaman sekarang kerana dengan rakan karib sendiri sanggup menikam. Apatah lagi dengan keluarga sendiri. Tak dibandingkan dengan Rasulullah itu pada zaman jahiliah yang sanggup dicemooh, yang sanggup dimaki dan sanggup dilipatai. Rasulullah sangat bersabar dan sangat rasa rendah diri. Apatah lagi kita zaman sekarang yang sanggup berani melakukan apa sahaja. Deraplah rasa syukur, deraplah rasa bersabar dalam diri. Kerana setiap rezeki yang Allah kurniakan, setiap apa cabaran yang Allah kurniakan itu adalah terbaik dan mengikut kemampuan diri sendiri. Jadinya rakan-rakan, adakah rakan-rakan dapat sebersedikit apakah peranan kita sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini dalam menerapkan nilai akhlak Rasulullah dalam kehidupan generasi Madani? Secara kesimpulannya yang boleh saya katakan adalah setiap daripada kita memikul amanah dan tanggungjawab. Tak kiralah pemimpin negara, ibu bapa mahupun masyarakat itu sendiri, kita haruslah saling membantu, saling mengingat-mengingati dalam membangunkan negara Malaysia ke arah negara yang lebih terbilang dan cemerlang. Benar, setiap pemimpin itu mempunyai cabaran dan ujiannya tersendiri dalam mendapatkan hasil yang sempurna, dan lakukanlah tugas itu ikhlas kerana Allah, kerana setiap daripada kita ialah pemimpin dan khalifah. Dan beringatlah dalam menjadi pemimpin, teraplah sifat Rasulullah dalam diri kita supaya kehidupan kita dan perkara yang kita lakukan itu mendapat keredaannya dan sentiasa sempurna. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.